rumah dia, anak dia, ya, dan seterusnya. Kalbi kita ingat kepada dia. Jadi kita sentiasa memandangkan akan hakikatnya Allah Ta'ala yang wajib menunjuknya, yang qayyumiyahnya, yang mana pengawasan dia, ya, pengawalan dia, qayyum, mana mendirikan, mengurus, menjaga. Jika engkau sampai kepada mengenal akan zatnya, mana dibukakan syuur zat, bukan kunhi zat, ya, dengan tiada hulul dan ittihad dan kafiannya, baik, dan syuhudmu akan kudrahnya dan kebesarannya. Jika engkau tidak sampai kepada mengenal zat, mana kalau belum pergi pada tauhid zat, la mawjud bihaqqin illallah, dia pergi pada tauhid sifat, la qudrah illallah, la qadir illallah, ya, itu tauhid pada isim, tauhidul asma', tidak ada yang kuasa yang melainkan dia, tidak ada yang berkata melainkan hakikat dari dia. Hanya kepada sifatnya jua, kerana kebanyakan awliya sehingga sampai makrifat akan Allah Ta'ala kepada sifatnya jua. Sebab makin derapa pun tadi turun. Dulu arwah tunggu cerita kan, orang kampung dulu pakai tegumpan duit kita tak harap wali. Sekarang balik mengaji luar negeri besar tak ambil wali punya, wali nikah je. Mana derapa turun. Maksudnya apa? Suasana keadaan akhir zaman ni tak sangat membantu untuk ketuhanan mereka. Ya. Macam peksa ni orang panggil pada markah di 80 KE1. Jadi dia 90 dah bayar. Maknanya apa? Sukat akhir zaman dengan fitnah, kelalaian dan sebagainya menyebabkan manusia sampai deraf tinggi tauhid zat dan jarang sampai. Banyak kali sampai tauhid sifat. Tapi itu pun dah tinggi dah. Dan tiada yang sampai kepada mengenal zatnya melainkan segala awliya yang di bawah kadam Nabi SAW. Jadi duduk bawah betul-betul tapak kaki Nabi SAW. Makna betul dia duduk betul berhampiran rohani dia dengan baginda SAW, yang tak putus dia dengan baginda SAW. Itu tinggi. Bagi guru bagi apa Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, Syekh Abbas Al-Musi, 30 tahun aku tidak pernah berpisah dengan nur Rasulullah. Kalau aku pisah tombang aku. Menandakan hebatnya hewan dulu kan. Seperti yang telah disebutkan pada awal pasal yang keempat itu. Kemudian syahdan, satu perkara yang disaksikan benar, manakala merasa seorang akan tajalli zat padanya, mana Tuhan tajallikan kalbi dia, Tuhan buka. Makna dia termasuk dalam orang yang katakan rafa'tul hijab, aku buka hijab. Bila dapat buka hijab, dia ada ishkun. Seseorang tu akan terbuka hijab bila kalbi dia ada asyik dengan Tuhan, rindu cukup kuat. Paling kurang macam lelaki gilakan perempuan, perempuan gilakan lelaki. Itu ulama boleh misal lelaki dengan perempuan atau bakalah macam orang gila lah. Ya, kalau sekarang gila dadah. Kan dulu zaman dulu dadah kurang kan. Jadi maknanya tarikan, dia duduk, dia berdiri, dia jalan semua ringan boleh. Itu paling kurang. Paling kurang iman macam mana orang Hindu tu. Ya, kalau kuat lagi, tengok mana. Tengok macam Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Tangan dua dekat atas pasal. Itu jamal cantik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan Nabi kita, Masya Allah, tak boleh nak beza, lagi hebat Rasulullah. Nak banding pula dengan Tuhan dia, aku tak boleh nak banding lagi. Sebab tu bila terbuka dengan Tuhan memang confirm. Terbuka rohani dia musyahadah kata memang habis lenyap dunia, habis panak. Mana panak tidak ada dalam kalbi. Bukan tak ada dua mata ni, dua mata biasa kan. Sebab para wali nak kenal sini banyak. Bahasa Zahir ni semua ide je. Dia bekerja, dia makan, dia berkahwin sama. Yang beza dalam, ya, dalam dia full, penuh dia menghadap Allah Ta'ala dengan dahsyat. Ya. Sebab dia perlu apa? Banyak zikir. Bila istighal banyak zikir, dia akan bagi lazat zikir. Nikmat berzikir tu Tuhan beri. Bila dapat nikmat zikir, dia akan pergi pada asyik. Asyafani wa asyik tahu. Aku di asyik akan aku dan aku balas keasyikan di mana. Ya, itu maksud. Bila di asyik akan aku rafa'tul hijab, aku singkat hijab. Buka. Kalbi terbuka. Terbuka tu maksud. Kalbi terbuka dengan Tuhan, dia tergadap. Orang tengok Nabi Yusuf, dia tengok Nabi Yusuf, dia tergerak tangan kan dengan Tuhan. Dia memang karam. Itu panggil istighraq. Duduk dalam makam istighraq, tenggelam kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar. Manakala merasa, ada kata rasa, manakala merasa
Sebab perjalanan ni rasa, zauk. Mengenal Tuhan dengan zauk rasa. Bukan mengenal Tuhan dengan etikad. Yang kita belajar kita mula tadi, etikad. Etikad membina akidah. Pegang, akidah ni pegang. Ini bukan pegang dalam semula. Ini pegang ni burger. Kita kata makan burger tak? Kita nak pegang ni. Ini macam kan ni kita. Spesies mana dia pegang, dia nak makan. Kita jangan duduk tangga akidah je. Tangga basic kita ni. Akidah membezakan kita dengan orang kafir je. Dan kita pun nak pergi lagi ke depan ni. Ya, nak pergi masuk dalam apa? Maknanya makam yang atas lagi pada itu. Iaitu makam qurbi, makam unsi dan sebagainya. Jadi dikata manakala merasa seorang, mana Tuhan bukakan rasa kalbi dia, akan tajalli, mana pendedahan makrifat dengan zat itu padanya. Jawab dia mana? Jawab manakala nascaya lenyaplah tu. Dan saya confirm lenyaplah ia dalam laut ahadiyatul wujud. Ahadiyah mana ketunggalan wujud. Mana dia kata la maujud hakin illa. Tak ada wujud dah. Ya. Sebab tu kalau orang bercinta dia kata tak ada. Kau seorang je, aku tak nampak lain. Kau bunyi hitam tak ada. Itu hitam seri tu. Kita kata tak ada, kau tak ada dah. Kau silap pandang. Dia takkan dia mesti dia dah. Kalau dia tak dia jangan kata apa, dia takkan lagi. Komen jangan tak lagi. Itu dengan makhluk. Dengan Tuhan jangan tak dulu. Memang karam terus. Ya. Sebab dia orang ni apa? Dunia tak nampak kan. Tadi dia kan lambatkan dunia dia tak. Sebab apa tu dia dapat benda ni. Kelazatan dengan Tuhan membakar kelazatan dengan makhluk. Sebab itu dia kata orang ni sebenarnya mewarisi Rasulullah. Sebab Rasulullah bila kata jamakna amwal hatta takuna aksanana. Kami kumpulkan segala harta penghuni Mekah ni bagi kau kepada kamu yang Muhammad sehingga kau jadi orang paling kaya. Ya malakta, kami lantik kamu jadi raja. Dengan syarat Islam jangan sebut lagi. Apa Nabi jawab kalau kau boleh angkat tu la wada asyam ala yad wal qamar ala yasari ala an atuka hadzal amr. Kalau kau buat turun matahari tangan kanan aku, bulan tangan kiri aku, kau tinggal di Islam aku takkan tinggal. Itu maksudnya. Sebab itulah gaya contoh orang yang cukup kuat hati dengan dia takkan tukar dengan lain. Maka pewaris awliya dia tu sifat. Ya. Sebab dia tenggelam dalam apa? Laut ahadiyatul wujud. Mana memandang kewujudan tunggal Allah Ta'ala yang diserupakan dengan lautan pada pihak luas. Wajah Syabah di mana luas. Sebab manifat dia ni luas kan. Buka juga hebat. Kelazatan di situ menyebabkan kita ada yang benda lain. Jadi lazat sungguh. Ini panggil lazat roh. Sebab perjalanan paling tinggi dia panggil hayatul ruhaniyah. Kita banyak tertipu dengan hayatul jismaniyah. Sangka luar yang kita jaga. Padahal dia masuk yang lahat dia tu. Ya, yang dalam tu hakikat diri kita sebenar. Dia yang boleh menangkap benda. Maka sayang kalau kita tak urus dan tak jaga. Ya. Sebab itu sentiasa muraqabah, sentiasa buat wukuf zamani, wukuf qalbi. Dan nak caban dia ada susun benda kita nak. Dia tenggelam dalam mana? Lenyap tu panggil fana. Lebur, lenyap, fana. Sebab bila dia fana tu mula berjalan rohani. As-sayru fil lail la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan takkan mula melainkan dia fana. Sab dia lenyap dia fana apa makna? Antabdu azamatillah. Terselah dalam kalbi dia setelah dibersihkan kebesaran dia itu. Kehebatan dia itu. Lain tenggelam. Situ baru Tuhan nak bawa. Bagaimana kalau tak lagi itu dia belum jalan kan. Jadi tak jalan dia disangkut dengan makhluk lagi. Ya. Ikat. Sebab tu dia putuskan ikatan tu pasal wasal. Kerat sampai. Dan jadi melihat dia akan membilangkan amal yang disandarkan akan dia pada dirinya. Bagi kita duduk betul makam khawqalah, la haula wala quwata illa. Boleh nampak semua gerak dia pada dia. Dan situ dia panggil safir untuk kita kenal dia termasuk orang yang dikasih. Kita ibadat sampai Tuhan kasih. Dalil Tuhan kasih kita tak nampak lain melainkan dia. Ya. Wa iza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u, itu hadis sahih. Bila maknanya aku kasih pada hamba-Ku, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Ya, dia mendengar dengan aku, dia berkata dengan aku, dia melihat dengan aku, dia berjalan semua dengan aku. Billah. Itu tanda bila kalbi disentak situ, dia lenyap yang lain. Bermakna dia sudah masuk dalam orang yang dikasihi oleh Allah. Dalilnya Tuhan tarik kalbi dia. Berlaku injizab dia, tertarik kalbi dia. Allah.
dan membilangkan amal yang disandarkan daripada dirinya tak ada, dan tiada kepada seorang daripada makhluk. Bahkan dia tak sandarkan af'al, perbuatan pada makhluk tak ada. Ya, asma, ya, sifat tadi semua dipandang dia je. Itu dipanggil ahad. Kana Allah wala syai'a. Kalau ada Allah Ta'ala pada azal, tidak ada suatu serta dia. Di jalan makrifat ialah mematikan kesertaan pandangan dengan Tuhan tadi. Dia tunggal. Ya, itu dia kata ma fi qalbi baik. Itu tadi. Dan tiada kepada seorang daripada makhluk, dan tiada dibangsakan membangsa itu kepada akan suatu jua pun, melainkan semua sandar kepada dia, kepada Allah Ta'ala. Kembali balik, sebagai jalan kembali. Bila kembali kalbi bertuhan, kum dimasuk jannah surga. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa dkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, sekarang kita nak cari jalan tenang. Dan takkan tenang nafdi bila dia tak menghadap Tuhan. Dia menghadap, Tuhan hadiahkan dia ketenangan. Ya. Bila ketenangan baru buka. Benar, masuk taraf tentang ketika sedih kita. Tenang tak? Kalau diri kita masih ada tension, boring, daring apa semua, belum mengingat. Sebab orang masuk ni Tuhan dah terik. Sebab dalam syurga dia tak ada benda yang merisaukan, tak ada benda yang mensabukan, tak ada benda yang serabutkan. Sihat, tenang, seterusnya ada jannah. Syurga sana, syurga sini syurga juga. Jannatul Ma'rifah. Dalil Quran sebut, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzan. Ketahuilah bahawa kekasih Allah awliya ini tidak ada sebarang duka cita, tidak ada sebarang takut. Ya, maka carilah jalan orang yang tidak mengalami sebarang ketakutan. Jalannya apa? Awliya indah. Ya, Tuhan cabut, Tuhan terik itu. Sebab apa? Bila kalbi dia dengan Tuhan, dia tak takut benda lain. Satu orang wali dia sama-sama mengembala kambing dan mengamaikan. Dengar suara harimau, yang lain bongkau lagi. Dia betul, ya Syekh, cepat Syekh, suara harimau dia. Apa dia jawab? Aku malu dengan Allah. Aku nak letakkan takut aku pada harimau, malu aku dengan Tuhan. Malu aku dengan dia. Betul-betul boleh buat kan. Saya kata saya malu dengan dia. Kaki lagi betul-betul. Anak tak takut Syekh, boleh buat stand belakang. Ya, dia tak ada. Sebab benda ni bukan boleh buat. Itu satu apa, kurniaan, pentempak dan nur dalam hati dia, kelazatan dia dengan Tuhan. Dia tak ada kisah. Senang, susah dia tak ada kisah. Sama. Hatta yastawiya indahu al-ghina wal faqir. Sama bagi dia, kaya dan miskin juga dah. Sebab sifat berasa bila orang ada unsur nafsu. Nafsu dia suka kaya, dia suka miskin, tak suka susah tu nafsu. Bila dia dapat lazat dengan Tuhan, benda tak ada rasa. Dia ada, tak ada suku. Ya. Sebab dia kata yastawiya, sama bagi Allah. Yang saya lenyap mana fana dia. Lenyap, terhapus ataupun karam ataupun lebur di dalam laut ahadiyatul wujud. Mana ketunggalan wujud mutlak. Wujud mutlak je apa? Dia yang tunggal Allah Ta'ala. Wujud yang tidak dikait dengan sesiapa. Ada pun wujud makhluk dikait dengan sesiapa. Siapa sesiapa? Allah. Dikait dengan Tuhan. Yang laisa kami sesyai. Ini dasar besar ni. Dia mengaji tasawuf macam makrifat tinggi pun dasar jangan lain. Laisa kami itu dia punya hakikat. Jangan dibuat kena Tuhan sampai serupa Tuhan dan makhluk langsung tak. Dia mengaku Tuhan tak langsung tak. Dan tiada melihat dia akan membilang amal yang disandarkan akan dia pada dirinya, dan tiada kepada daripada makhluk, dan tiada membangsakan dia kepadanya atau suatu jua pun, melainkan semua dibalik kepada Tuhan. Kembali. Dan tiada berpaling dia kepada segala ibadat seperti bahawa dibilangkan perbuatan yang baik tak ada. Dia buat amal dia nampak, kan dia panak tadi kan, dia bergerak dengan Tuhan, semua dia nampak Tuhan. Tak ada lah penyakit tu. Dia nampak diri dia je masalah. Dia nampak diri dia je pun syaitan dulu. Oh, dia rasa dia hebat. Datang takabur. Ya, rasanya pula datang riak habis. Tapi kalau dia lenyap ke semua benda ni, berlazat ia dengan Tuhannya. Bi falyafrah. Dengan aku naklah kamu gembira. Wa bi zikri falyatan'amu, dengan zikrullah kamu nikmat. Dia sekarang cari nikmat dalam zikir. Cara dia apa? Istighal qalbi ma'allah. Dia tumpukan betul hati kita sentiasa dengan Tuhan, dapat nikmat. Ya, bila dapat nikmat dengan zikrullah, bi falyafrahu, dia akan pergi situ. Dia dapat pergi kat muka. Dan
tiada berpaling ia kepada satu makam daripada segala makam barang. Makam ada ia, yang usaha ia akan dia dengan ijtihad. Dia duduk makam ni ke makam ni tak pandang lah. Ya, sebab makam sebenarnya nak tahu pencapaian. Dalam suruh ada kan makam qalbi, makam ni. Itu sebenarnya nak mengesan pencapaian supaya kita tahu kedudukan kita saja, bukan nak berbangga dan seronok, bukan. Ya. Mengusahakan akan dia dengan ijtihad bagi dirinya, dan tiada tahu ia daripada sebab memboleh akan dia kerana apa, bahawasanya makam ini makam ghaib, lenyap dia, penghapusan, istighraq, atau dipanggil inrimas, ditenggelam, ataupun dipanggil istighraq, ya. Ghaib dari memandang wujudnya, dengan sebab memandang wujud mutlak yang mendirikan, ke mana qayyum. Qayyumiyah dari mendirikan, mengejas semua makhluk. Dengan dia akan wujudnya. Mana tenggelam dalam merasakan pentadbiran Allah pada diri dia setiap saat. Itu rahsia dia rasa setiap saat. Itu rahsia kata pikul dalam kenapa sih dia nak. Dia full time dia dengan Tuhan. Ya. Sekarang kita masalah kita full time dengan makhluk. Ya. Sampai dalam semayang pun bawa cerita makhluk lagi. Itu masalah dia. Habis. Dan adalah orang yang pada makam ini tiada merasai akan suatu, kerana bahawasanya tajalli zat itu menghabisi ia di dalam tempat pandangan itu. Segala syumul qalbi dia fokus ke Tuhan, makan lain tenggelam. Ya, dia nampak dia je. Kalau terkeluar mulut dia, tak ada yang aku kenal melainkan dia je. Yang tidak aku kenal dalam dunia akhirat melainkan dia je. La arifu illa hu. Yang aku tak kenal melainkan dia. Akan memandang wujud hak yang sebenar, yang satu, yang tunggal. Maka dengan sebabnya lah hilang akal pada yang lainnya, dan terbanglah ia daripada sangat tajalli nur yang dipandang. Bagi panggil apa? Terbang, syumul. Dipanggil apa? Urujul qalbi. Tempat-tempat uruj paling besar mana yang semayang. As-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang pun mi'raj orang mukmin. Mi'raj itu mana? Uruj. Ya, uruj makna naik. Bukan naik macam Rasulullah mi'raj, bukan. Rohani gitu. Rasulullah dengan jasad ini rohani. Daripada makhluk dia naik ke hadrat Tuhan. Hati dia fokus kepada Allah, berlazat, bernikmat dengan Tuhan. Kemudian kata Syekhuna Al-Arif Billah Maulana Al-Syekh Siddiq Ibn Umar Khan Qaddasallahu sirrah. Bermula barang siapa ada ia pada makam ini, ya, makam istighraq, tenggelam semua. Nasaya tiada hampir ia pegang dengan syariat, dan terkadang berkata ia dengan perkataan yang tiada diterima akan dia oleh segala syariat. Dia dipanggil apa? Syatah. Yang makna apa? Dia terlatah, bukan dicakap tu. Terlatah. Ma fi jubati illallah. Tak ada dalam jubah melainkan Tuhan. Maksudnya apa? Bukan makna Tuhan duduk dalam diri dia, bukan. Yang makna kuatnya nur di memandang tadi sehingga tenggelam. Sebab orang bercinta dia kata apa? Anta ana enta. Aku engkau aku. Bukan maknanya apa? Puan tu dimasuk dalam badan tak? Apabila engkau ada, kau jangan takut, kau ada dalam hati. Apa maksud dia? Bukan mana orang tu disumbat dan diri. Bukan. Maknanya apa? Kesedaran fokus itu. Itu maksud. Maka menukas mereka itu akan dia dengan zindik. Maka menukas mana menuduh. Itu mana tukas. Orang bertuduh, wah ni kafir zindik. Kan? Sebab itu cicit Rasulullah SAW Ali Zainul Abidin. Dia dapat Zainul Abidin pangkat tu semayang satu simbolkan. Dia kata apa? Inni la'aktum min ilmil jawahirahu kaila yara zujahin fayaftatina. Ini sesungguhnya aku la'aktum min, aku tutup akan mutiara ataupun permata-permata, mana ilmu hakikat yang tinggi aku tutup. Kaila yara zujahin, supaya tidak melihat oleh orang yang jahil, mana orang yang tak faham jalan hakikat ini, fayaftatina, lalu dia menjadi fitnah. Ya, akhirnya dia halalkan. Ya, dami akan darah muncul. Maka menukas mereka akan dia dengan zindik. Dia tuduh kafir zindik. Kerana apa? Bahawasanya orang yang pada makam ini
iaitu orang yang mempunyai hakikat semata-mata, tiada dengan syariat yang zahir intaha. Maksudnya apa? Dia punya pandangan dia telah tenggelam. Bila tenggelam dalam keadaan apa? Ghalabatus syuhud berlaku. Bila ghalabatus syuhud berlaku, hukum syariat tak dekat kat dia. Berakal inhimas tenggelam. Faham ni? Contoh dalam hadis sahih. Untuk buka dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi dalam bab taubah, bab taubat. Dalam tu hadis mengatakan Allah Taala terlebih gembira menyambut taubat seseorang. Ya, Tuhan tu bertaubat, maka Tuhan sambut taubat dia tu lebih gembira daripada seorang yang berjalan di padang pasir dengan kuda dia, di atas kuda bekalan minuman air dan segala-galanya. Tiba-tiba dia letih, dia duduk bersandar jumpa sebatang pokok, dia pun terlelap, dia bangun daripada selap tadi, kuda dia hilang. Dia letih kan, padang pasir. Orang ni pun singgah dekat sebatang pokok, jumpa dia pun sandar, buka mata terlelap, kuda dia tak ada. Dia pun cari dan keliling, cari dan dia habis dah. Dia rasa memang tak jumpa dan dia rasa dia akan mati. Buat padang pasir kan, kalau suhu 40 darjah, masya-Allah, bawah panas lagi, kadang sampai batu hitam tu pukul 7 malam panas lagi. Hitam dia sedut abu kan. Pemalam tu rasa panas lagi. Bayangkan bawah panas atau panas tak nak putus tekak, tiba-tiba air tak ada. Dia rasa dia mati dah. Dan dia berasa kalau aku mati, biar aku mati kat pokok ni. Jadi dia pun cari pokok, dia pun sandar kat pokok. Dia pun sandar terlelap je, dia buka mati, kuda di depan dia. Kuda hilang di depan dia. Dia punya suka ni benda ni. Dia suka sampai cakap dia terlatah. Alhamdulillah anta abdi wa ana rabbi. Segala puji bagimu ya Allah, engkau lah hamba-Ku ya Allah, aku lah Tuhanmu ya Allah. Tak pasal dia cakap salah. Dia cakap tu salah tu. Syariat ambil tak tu? Syariat tak ambil salah. Sebab apa? Dia dalam keadaan tidak sedar. Bukan tak sedar, gila tak tersalah cakap. Sebab syiddatul farah, terlampau diseronok tadi sampai apa? Dia cakap tak perasan. Dia kata dia ulah Tuhan. Ya anta abdi dan kau hamba-Ku ya Allah, aku lah Tuhanmu. Dia tak perasan tu. Kalau dia perasan lagi, aku cakap kembali kan. Man terlampau tadi juga tenggelam akal, itu maksud. Kesedaran tenggelam sebab syiddah, terlampau kuat. Itulah isyarat kata panah. Ketika itu hukum syariat kalau ambil kat dia tu. Dia pun cakap salah. Hukum murtad kau, kata murtad. Dia pun tak perasan dia cakap. Sebab terlampau, dan kita terlampau gembira. Begitulah mana kalau dapat kuda terlampau gembira, kalau dapat Tuhan dengan Tuhan. Tapi kiranya dia tak nampak lain. Kalbi dia tak nampak syok dengan Tuhan terlampau sedap. Tadi habis. Inilah dipanggil mahum, kata Imam Junaid radhiyallahu anhu, la yablu ahadun darajatal haqiqah hatta yashhada fihi al-siddiqin bi annahu zindi. Masya-Allah. Tidak dua sampai, takkan sampai seorang pada darajat hakikat hingga naik saksi padanya 1000 orang daripada orang yang siddiq tu dengan mengatakan bahawa dia ini zindik. Orang tuduh dia kau ni kafir zindik, 1000 orang tuduh kau naik makam dia. Maknanya apa tuan-tuan? Ya, makam dia ghalabatus syuhud. Kuatnya tekanan syuhud sampai orang pun tak dapat nak tangkap lagi tuan. Orang akhir orang kata tak betul. Lepas tu Nabi pun suruh zikir sampai orang kata gila-gila tu. Aksiru min zikrillah hatta yakun munafiq annahu murahun. Tapi riwayatkan annahu majnun. Tapi yang kata tu orang munafik. Yang kau kena zikir sampai banyak sehingga orang munafik tuduh kau gila. Ada orang munafik kata kau ni riak. Aku zikir banyak-banyak riak. Orang munafik tak boleh zikir banyak-banyak. Orang munafik apa? La yazkurunallaha illa qalila. Dia tak sebut Allah melainkan zikir je. Dia bubur je. Jadi bila kita banyak zikir dia panas. Oh ni riak. Itu pulang mulut baru kata zikir kamu tu banyak. Jadi kalau orang munafik tak kata kita riak, tak kata kita gila, maknanya kita dengan disama memang dah zikir. Itu maksud ini. Ya. Baik Imam Junaid bila orang tegur dia, kenapa kau pegang tasbih lagi, kata. Kan? Pada makam kau dah tinggi. Dia kata benda yang menjadi sebab aku sampai macam kenapa? Dengan sebab tasbih ni aku zikir, aku sampai ke Tuhan buka hidayah. Takkan aku nak buat ni dijasir. Kalau kita jasir kena. Mana kita tengok jalan ke. Maknanya satu. Dan satu lagi isyarat mana bila pegang tasbih, bermakna apa? Jalan syariat dengan hakikat tak boleh berubah. Dalam hakikat yang ni syariat. Itu isyarat itu maksudnya. Kemudian kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam. 7-8 mufti tu dulu waktu akhir alim Sa'ad.
kepada Syekhuna Sayyid Syekh Al-Khawas. Dia wali besar kan? Wali untuk dahsyat kan? Anak murid wali, guru wali. Sekarang guru tadi. Tak dapat nak jadi guru wali dah dapat jadi kan? Yang banyak wali nikahnya. Dan kata Syekh Ali Al-Khawas, qaddasallahu sirra. Apa darajat hakikat? Ya, hakikat apa darajat dia? Maka jawabnya, dia bertanya kata Syekh Abdul Wahab Syarani kepada Syekhnya. Dia tanya guru dia, apa darajat? Apa hakikat? Ya, darajat hakikat. Syekh Ali Khawas ni wali besar. Syekh Wahab Syarani mula-mula di ulama fiqh besar. Jadi bila dia pergi ke pejabat dia kan, kalau qadi dulu bawah dia tak tahu tempat Karajuh dan Syekhul Islam. Dia pergi Syekh Ali Khawas. Dia pergi pejabat dalam rumah Syekh Ali, dia kata alhamdulillah, dia kata. Ya, dia kata subhanallah lam yaj'al waliyan minal jahil. Maha suci Tuhan yang tak jadikan wali pada orang jahil dia. Ya, kawan terjawab maha suci Tuhan, tak mustahil dia memberikan ilmu dia sebenarnya. Jadi satu hari pecah cerita dia. Malam tu Syekh Wahab Syarani dia naik atas loteng rumah, dia berehat dengan bini dia. Bini nama Siti Zainab. Jadi dia naik loteng atas rumah tu, dia incang bini dia. Bini atas belakang lincang, dia bawa orang ke atas. Bila pagi dia perli dia Syekh Ali Khawas, Syekh Ali Khawas menjawab subhanallah ya lam yaj'alni himaran li Zainab. Maha suci Tuhan yang tak jadikan aku ni himar bagi Siti Zainab. Allah, dia kata mana dia tahu dalam rumah aku kumpul bini aku, dia tahu nama bini aku, dia tahu wah ni wali betul. Ya, ini wali betul dia punya. Bila jumpa dia berguru aja, dia pulang kabar perubahan. Aku jahil, mana dia wali jahil. Hari dia minta tuan tolonglah gini. Okey, dia kata kalau kau nak dulu ginilah. Kitab kau semua tu buat mana? Yang satu riwayat. Kitab kau semua bungkus. Setengah kata bakar, tapi setengah kata bungkus. Kitab kau yang tuan guru saya kita bungkus. Bayangkan kepala mufti punya kitab berapa terela lah. Banyak Syekhul Islam. Banyak kan. Kalau letak dekat tepi sungai, kau pergi muara sungai, kau tempat kitab boleh. Ya, nak anak kena buat, anak guru kan. Buat, tiba ke sungai, sayang ada tempat dan letak. Tiba balik. Syekh Ali Khawas kata pun kau lihat. Tak ada pun kan, kau boleh jumpa ni. Betul kan belum lagi, sayang kan. Kau nak guru pergi tempat ni. Ya. Apa sebab maksud ni? Nak buangkan gantungan hati kamu pada mak. Tidak nur. Dia pun cempak aja. Belum jejak kitab ke air, tangan daripada alam malakut sambut besar ni ke atas. Dan setengah riwayat mengatakan itulah kitab yang akan jadi rujukan, ialah Imam Mahdi, kata setengah pendapat. Itu Allah alam lah pendapat di mananya diangkat kitab suku ke atas. Baik. Kita balik apa nampak? Nampak. Itu round pertama. Round kedua kan, ni ambil duit ni. Bagi sebekas duit, dalam tu banyaklah duit kan. Yang kau habiskan duit ni pergi pada tiap-tiap orang yang kau panggil depan orang ramai, budak sikil pada kau. Depan orang ramai, tok sekali bagi duit. Panggil lagi depan orang ramai. Macam mana mungkin nak letak. Malu tak malu. Dia nak gugurkan pandangan makhluk. Sebab selagi makhluk ada dalam kalbi kamu, kamu tak akan terbuka makrifat mutlak, makrifat sebenar. Ya, buat sampai habis sehingga dia pandang orang macam tunggul. Baru dia baik apa? Tok entah jadi wali besar. Segala ilmu dalam kitab yang dicempak tu masuk dalam kalbi dia balik secara laduni. Soal dia boleh jawab bersuara kau. Lagi senang tak bawa kitab ni kan. Nak bawa laptop, bawa drama keluar kan. Hai Imam tadi kalau dia berdebat atas pintu langit kan. Pintu langit atas tu macam skrin. Dia nak ayat dia sum buka. Ya. Itu Imam Ghazali punya. Syekh Ahmad Idris pula kanan di Quran, depan tapak tangan Quran, belakang di hadis. Banyak roja Quran dia buka tapak tangan keluar ya. Tentu bukanya patiku. Ya, di belakang ada macam-macam ni kelebihan wali-wali besar. Allah. Maka jawab dia apa? Darajat hakikat itu ialah hilang segala wujud yang zahir. Mana makhluk tak ada. Dia kata maaf kalau itu kalam dia apa ni? Kalam Syekh Abdul Qadir Jalani bin ahli bait Rasulullah. Kalam itu sama aja mana-mana jalan. Jangan bubuh makhluk dalam hati. Luar takut.
Ya, sebab dia kata ta'rif dia apa? Auliya ni abdanuhum ma'al khalq. Jasad luar serta makhluk, tapi wa qulubuhum ma'a Allah. Hati mereka dengan Tuhan. Sentiasa dengan Tuhan. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Setiap nafas di lambak kelipan mati nafas dengan Tuhan. Jasad dan makhluk tak. Ya. Antara tinggi ni maka boleh panggil kain bain. Kain di situ makhluk, bain hati dia dengan Tuhan. Maka jawab dia kata apa? Darajat hakikat. Mana sampai hakikat sebenarnya apa? Tak ada lagi makhluk dalam kalbu itu. Hingga wujud yang zahir. Hilang segala wujud yang zahir ni, yakni ai qalban pada hati. Pada pandangan ni yang batin. Bukan hilang itu pada nafsul amri. Bukan hilang orang tak ada. Itu yang Ibn Taymiyah dia tak faham dah. Marah buat habis. Dia kata ulama sufi kata tak ada maujud ni bohong. Ni ada wujud ni. Ni wujud ada pasal kata tak ada pula. Bukan tak ada ni dalam. Orang pakai dalam, yang boleh sampai dalam bukan luar. Ya, mati luar tak layak kenal Tuhan, yang kenakan dalam. Kecuali kalau pada iktibar, itu iktibar tu yang bagi mana wujud yang muktabar, yang sebenar. Yang nak pandang wujud dia je. Jadi mana bukan tak ada luar tu nampak, tapi luar kita tak pakai, kita mana nampak dalam kalbi tak ada lain, melainkan dia dengan Tuhan. Maka apabila memandang ia dengan musyahadah, dengan pandangan kalbi dia tadi itu, ya, dawamul ittilaq, ya, kekal ittilaq dia Rabb akan Tuhan. Maka tiada melihat dia dalam dengan hatinya itu hanyalah Allah jua, ya. Terus dia ni kawan alim Wahid buat terkena ancaman dia. Sampai ada satu ketika dia sakit, dibius nak operation, keluar benda Allah. Doktor pakar tu bekerja. Jasad dia dah dibius, dah senyap kan. Dalam bumi Allah begitu kuat. Oh, dia betul banyak. Macam kata orang tua ni, dia tak tahu mursyid tu. Ulama besar. Rupuh Hatim Laki ada lagi dan dengan di Mekah. Itu yang mahal dia beli dia dulu. Guru Yahya dia buat apa dan sesat. Wah, ni pun tak bukan. Dia cerita dia dulu kan heboh Guru Yahya dia lah. Ya, dia besar ulama besar. Rupuh Hatim Laki akan tak ada orang lain pasal dia baca lah. Habis doktor tengok orang ramai datang kopi aku tengok bukan nak murid datang. Dia bertanya ni siapa? Dia tahu saya mursyid saya. Masya Allah. Akhirnya doktor pakar ambil payah. Sejarah doktor ambil Naqsyaband dengan dia kes tu. Dia operate wali. Dia dengar kali bini sikit. Dia dengar clear betul. Tak berhenti. Pam dia lah jalan tadi. Habis. Dan semua pula dah biasa dah kan. Kita buka. Dia dengar bergumul berzikir macam-macam. Dia kita cermin hati, yang cermin kan kalau gitu. Bila kita lap dia nampak tu dia cerita. Bila kita tak lap, kalbi kita tak lap dengan makhluk, dengan dinding berarti bertepek dia tutup tak nampak. Bila kita sental pam terbuka. Cermin memang sifat dia boleh menang, kap tu je. Kita cuci tengkap. Tak ada boleh kan tapi nak cuci malas masalah. Dia buat dia tepek hijab tebal lagi tebal. Hanya Allah Ta'ala jua tadi. Dan apabila tiada melihat ia melainkan Allah jua, maka tiada mengetahui akan barang yang dikatanya. Sebab dia dah fokus ke situ, artinya terlatah. Dan tiada terikat katanya atas kaedah syariat yang zahir. Sebab artinya zahir dia mengukur dengan pandangan akal yang zahir. Tapi bila akal dah ingimas tenggelam dengan nur dari kum, kerana dia cakap dia tak perasan. Maka tiada membenarkan segala orang yang zindik itu, melainkan menukas mereka itu dengan zindik, ya. Kerana memeliharakan atas zahir syariat Nabi SAW. Betul Khalas itu pembunuh. Yang pembunuh pun tak salah sebab dia jaga syariat. Yang dia pun tak salah sebab dia kalah batu syuruh. Dia dua-dua okey kan salah. Kerana memeliharakan akan zahir syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kena takut akan diikut demikian oleh orang lain seperti barang yang jatuh pada halal. Halal ini duduk karam, yang ini tak karam tiru. Itu yang disalah, itu ada dua kebutuhan tak ada. Itu yang jadi besar. Orang ni dalam bala batu syur, kita boleh ambil kira. Ya. Yang dikendaki dengan sebab hukum taklif dia bentang syarat dia. Mukallaf, mana mukallaf? Akil balik. Sekarang dia ingin mas akal itu terselam dengan nur. Ya.
Itulah yang menjalani ia akan jalan syariat atas perkara yang tamam dan kamal. Ya. Tapi biasa kalau tengah kunci tinggi kan, hilang benda ni tak. Bagi Presiden Mahathir banyak dan doa-doa dia minta jauh ni. Minta jauh, kemudian minta kau fitnah. Ya, so tarik terus dengan Tuhan. Dan tak keluar kalam-kalam yang kadang-kadang menjadikan manusia kadang tersamar. Padahal dia tak ada masalah. Dan kata Syekh Abdul Wahab Syarani rahimahullah ta'ala kepada ustaznya yang tersebut itu Syekh Ali Al-Khawwas, ya, maka adalah ganti dengan adakah. Maka tu ganti dengan adakah. Maka adakah. Tiada dapat tiada. Kalimah itu lebih kitab. Sampai bagi kalimah ini berlebihan kitab. Banyak lebih. Tetapi orang yang saling itu kepada hakikat, maka katanya apa? Rajalaan 6. Yang ini apa? Bahkan sampai mereka itu kepada hakikat, tetapi memelihara Allah Ta'ala akan seorang yang saling itu dengan wasitah syaikh. Sebab maknanya Rabita dia kuat. Kalau berlaku Pak Rabita pasal. Sebab Rabita kita pasal mana penangkaian kita ni dengan orang atas. Itu saya desir pada membukakan dinding atasnya hingga kembali ia kepada darajat adab dan dijalani dia oleh orang salaf, dia orang yang saleh wallahu a'lam. Intah kalam dia kalam tafsir Syekh Wahab Syarani. Dan satu lagi syahdan, maka apabila nyata bagimu sekejap mata, mana sekelip mata jua, umpama rahsia yang engkau penuhi akan dia dengan musyahadah. Kadang-kadang sikit dapat kan ni. Dia semua tu sepasan kan sekejap dia dapat. Sak. Dia panggil satu barak. Ada kilat. Dia bin sedap dia tak nampak orang kan. Dia kadang tak nama. Tuh sedap dia. Tarik sekali tu. Pancaran nur Rasulullah dikena kan memang terangkat. Sulasi kena ni. Pancaran nur. Tung. Itu atau ketika itu hati tu pula. Makhluk jangan nampak lah. Dia sedap tu dia nak cerita kan. Sekejap kadang-kadang ada yang kekal pada masing-masing. Kenapa? Mengekalkan hudud, mengekalkan hadir hati dia dengan Ta'ala. Demikian itu daripada tiada terselam dengan ghafalah, sentiasa, ya. Iaitulah tiada ada ia melainkan segala dia panggil afrad seperti anbiya. Segala daripada mana afrad para anbiya dan setengah daripada segala awliya yang kamil, tiada daripada yang lain daripada mereka itu. Maka dipeliharakan olehmu akan dia dengan menutupi dia. Dan jangan engkau nyata akan dia kepada seorang. Dia dapat benda-benda yang tertentu, jangan dia cerita heboh. Itu rahsia sir dia dengan Tuhan. Dia boleh buka dengan mursyid dia tadi. Ada isyarat-isyarat yang datang dan sebagainya. Setengah daripada segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala menyatakan dia. Syekh Abdul Wahab Syarani kata, Syekh Wahab Syarani banyak lagi lah. Syekh Hasan Abu Hasan Sazili, dia kata kalau syariat izin aku boleh cerita aku berlaku dosa, tulat seterusnya. Dan atas dahi seorang semua dah dibuka, mati iman, mati kufur aku dah nampak. Tapi syariat mengharamkan mencerita. Ditutup kitmanusib, itu setengah daripada rukun para wali. Tutup rahsia yang buka, pandang kita. Sebab kadang-kadang wali kita tengok dia kejauhan tu pasal bilik dia kejauhan kan. Ya, bukan suruh bilik ni. Rupa dia nampak atas dahi mati bagaimana. Atas dahi dia mati bagaimana. Cantik ujung. Dia tak tahu kan. Itu rahsia-rahsia. Kalau wali dia tak tengok, dia tak boleh buka. Dia buka dia habis jatuh dia. Dia kena tutup. Sebab tu dalam keadaan tarekat Naqsyaband kalau waris jangan cerita dengan orang dan jangan ada hati nak mengetahui waris orang. Itu adab paling besar salah. Sebab kau jalan nak menuju Tuhan, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kukasat. Bila main waris nak cari waris tengok itu mana kalbi kamu dah berpusing. Kalbi kamu nak tengok kelebihan orang, nak tunjuk pula kelebihan kau ke orang. Oh, itu salah, faul. Jalan yang boleh rosak. Jangan ada terlintas hati kita nak tahu waris orang dan jangan kita cerita waris orang dengan orang. Waris kita jangan kita dengan Tuhan. Baru dia dapat manis itu rahsia kemanisan bila kita apa kitmanusib. Ya, itu dalam ikam dia kata apa? Idfan wujudak fil ardil kum. Bama ada bata mimman lam idfan lam yatiman itaju. Tanam diri kamu tutup. Sebab benih yang tak ditanam takkan sempurna tumbuh.
Kalau kita tanam boleh cantik tumbuh. Maka tanam kita dengan dia. Itu rahsia. Ya. Sebab itu setengah daripada awliya ni perjalanan, dia kena ada satu perkara yang besar. Jangan ada dalam hati kita ingin kemasyhuran. Jangan ada dalam hati kita ingin terkenal. Bahkan dia suka, dia tak dikenal orang. Suka hati kita, orang tak kenal dia lagi suka. Itu kalau ada cantik, cepat dia naik. Kalau ada dia suka terkenal, habis antara nak terkenal tu waris. Dia cerita waris kat orang, nak cerita terkenal. Oh, waris anak ni waris anak. Kerana dia buat waris, dia buat macam sup kedai kopi, cerita ramai. Anak dapat waris ni, anak punya, oh habis kan, rosak. Ya, banyak budak informasi ni akhir rosak dulu. Dia suka cerita benda. Waris dia sampai, tapi tutup. Itu rahsia. Ya. Sebab situ rahsia itu mendapat kita lazat dengan Tuhan. Ya. Bila kita cerita orang, mana hati kita sudah pergi dekat orang. Sedangkan hati kita nak bawa kat dia. Dia cerita kat orang, hati kita dah berpusing kat orang. Ambil. Man tidak sidik dalam suluk bila dia mengambil tahu waris orang atau nak cerita waris dia dekat orang. Lepas tu baca waris. Lepas ni kalau baca waris, ya, boleh kita tulis senang. Kan? Tulis je macam 10 lagu. Saya baca. Ya, kena buat sistem ni. Tak payah buat laporan, tulis. Ya, di hulu petang kita baca tengok. Ya, senang. Ya. Dan yang menyuruh Allah Ta'ala itu akan dia dengan apa? Menutupi dia dan menegakkan dia daripada membuka dia. Atas lisan Nabi SAW sekira-kira sabda Nabi SAW, walillahi maharimu fala tantahikuha fala tahtikuha walillahi maharim. Dan bagi Allah itu ada beberapa rahsia yang diharamkan menyatakan. Maka kalau gitu, fala tahtikuha, jangan kamu buka akan dia. Tutup. Ya, kalau kita tutup tu lagi cantik. Lagi nampak cantik keikhlasan dia, lagi manis keikhlasan dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian satu lagi, maka apabila nyata bagimu rahsia dengan zaukmu rasa itu, maka peliharakan olehmu akan dia dengan mengerjakan segala suruhnya. Terbuka lagi zauk kita, buka hijab, lagi kuat kita beribadat nanti. Dan menjauhkan segala larangan, lagi kuat kita kontrol diri kita daripada benda tak elok, supaya tetap ia padamu, kerana bahawasanya rahsia sir yang amat mulia dan disembunyikan olehmu akan dia kepada orang yang bukan ahlinya, kerana akan kena datang syarat suruh menyembunyikan akan dia kepada bukan ahlinya, seperti yang lagi akan datang. Ya, sebab dia jangan buka pada bukan ahli. Kalau buka ahli jadi masalah. Kalau disuruh kita apa? Banyakkan maknanya sikit, dan besar lagi berkawal anggota tujuh. Mata jangan melihat benda yang diharamkan, telinga jangan dengar benda dilarang, mulut jangan bercakap benda yang ditegah, kaki tangan jangan bergerak pada benda yang tidak diredai oleh Allah. Semua jaga. Tujuh anggota kita jaga betul, bersihkan, kita tembak dengan zikir, lagi cepat terbuka. Lagi sedap kita dengan dia. Cari jalan kesedapan dengan Tuhan. Bi falyafrah. Dengan aku adalah kamu gembira, wa bi zikri falyatan'amu, dan dengan zikrullah kamu sangat merasakan nikmat. Dan bermula orang yang ahlinya Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Maksudnya ya Allah